Buletin Pagi 18 September, saya Nur Azlina Akla. Tajuk utama pagi ini, ribut di Perlis, 4 maut. Rusia dakwa ada bukti peluru berpandu tembak jatuh MH17 dilancarkan oleh Ukraine. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pertahanan Rusia mendakwa ada bukti peluru berpandu yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 2014 dilancarkan oleh tentera Ukraine dan bukannya Rusia. Menurut seorang pegawai kanan kementerian itu, peluru berpandu yang dihasilkan oleh Rusia dihantar ke Ukraine pada 1986 dan tidak pernah dikembalikan ke wilayah Rusia. Turut didedahkan buat pertama kali nombor siri peluru berpandu Buk berkenaan. Kementerian Pertahanan Rusia membuat kenyataan itu pada satu sidang media di Moskow. Ketua Jabatan Peluru Berpandu Utama Kementerian Pertahanan Rusia Lieutenant General Nikolai Pashin berkata peluru berpandu dengan nombor siri 88-684-7379 dihantar dengan kereta api pada 29 Disember 1986 kepada sebuah unit tentera di barat Ukraine. Wartawan yang hadir pada sidang media turut dibenarkan untuk merakam rekod pemindahan peluru berpandu itu. Sebelum ini, Rusia menolak dakwaan satu siasatan antarabangsa bahawa peluru berpandu yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat MH17 milik negara itu. Pasukan Siasatan Bersama JIT merumuskan bahawa peluru berpandu itu datang daripada Brigad ke-53 peluru berpandu anti pesawat berpengkalan di Kursk, Rusia. Pesawat MH17 ditembak jatuh di ruang udara timur Ukraine pada 17 Julai 2014, kira-kira 40 km dari sempadan Rusia ketika dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Semua 298 penumpang dan kru maut dalam nahas itu. Komitmen Kerajaan Persekutuan untuk mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu atau equal partners di dalam Malaysia bukan sekadar janji kosong. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, janji itu terkandung dalam Manifesto Pilihan Raya Pakatan Harapan untuk dilaksanakan. Kita dah bercakap tentang kesetarafan Sabah Sarawak itu bukan salah satu daripada negeri tetapi sama setaraf dengan Semenanjung. Itu saya sebelum lagi dah cakap sebelum kami menang pilihan raya dulu. Jadi ini tidak memang satu yang memang kita janjikan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Jasemu dikenang di Keningau, Sabah semalam. Sebelum itu, dalam ucapannya, Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR meminta ahli dan pemimpin parti itu tidak alpa dengan asas perjuangan mereka kerana kuasa rakyat boleh merubah segalanya. Tetapi tidak mustahil kita juga boleh hilang kembali tampuk pemerintahan jika kita tidak melaksanakan apa yang rakyat mahu daripada kita untuk kita laksanakan dan rakyat mahukan perubahan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah tetap dengan pendirian akan mengosongkan jawatannya dalam Kabinet jika Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Menurut beliau, perkara itu telah pun dijanjikan. Apabila itu dia diterima dan dia janji kami, dia jadi PM, saya tidak ada lagi pegang jawatan dalam Kabinet. Ribut berserta hujan lebat di Perlis malam tadi menyebabkan berlakunya beberapa kemalangan yang meragut 4 nyawa dalam kejadian berasingan. Dalam kejadian itu, sepasang suami isteri dan seorang anggota polis maut selepas kereta dinaiki mereka bertembung. Manakala seorang remaja terbabit nahas motosikal ditunggangnya merempuh sebatang pokok yang tumbang.
Nahas pertama membabitkan sepasang suami isteri dan seorang anggota polis berpangkat konstebel berlaku di Jalan Bukit Cabang, Padang Besar kira-kira pukul 9.30 malam. Mangsa dikenal pasti sebagai Hafiz Johari dan isteri Siti Asmah Abdul Khalid masing-masing berusia 27 tahun menaiki Nissan Murano. Manakala anggota polis yang maut Muhammad Amirul Naim Aziz 24 tahun memandu Pro 2 kancil. Siti Asmah sedang sarap mengandung 9 bulan dan dijangka melahirkan anak keduanya hari ini. Dan menurut maklumat, anak dalam kandungan mangsa juga gagal diselamatkan. Anak pasangan suami isteri berkenaan yang dikenali sebagai Alia 4 tahun terselamat dalam nahas berkenaan. Isteri anggota polis bersama 2 anak yang berusia 2 tahun dan 4 bulan juga terselamat. Manakala di Jalan Tandop, Kampung Baru Tok Kuning, nahas membabitkan remaja berusia 15 tahun berlaku kira-kira pukul 11.45 malam. Ketua Polis Daerah Padang Besar, Superintendent Muhammad Halim Yatim mengesahkan kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, ribut turut mengakibatkan kemusnahan kediaman, pokok tumbang dan kerosakan fizikal premis-premis perniagaan. Angin dengan kelajuan kira-kira 68 km sejam itu bertiup kencang selama 30 minit bermula kira-kira pukul 10 malam. Kejadian itu turut menyebabkan beberapa mercu tanda dan pintu gerbang runtuh. Antara kawasan yang terjejas teruk ialah Jalan Kanga Arau di kawasan Repoh, Jalan Datuk Ali di Kayang, Jalan Repoh Santan, Jalan Mata Air Gial dan sekitar Padang Siding berikutan pokok tumbang menghalang lalu lintas. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perlis berkata, kejadian pintu gerbang di Repoh tumbang menyebabkan laluan di kawasan itu ditutup buat sementara waktu malam tadi. Sementara itu, laluan ke Jalan Datuk Ali dan Padang Siding turut ditutup bagi mengalihkan sebatang pokok besar yang tumbang. Bomba turut mengeluarkan nasihat berhati-hati kepada pengguna jalan raya yang melalui jalan dan kawasan yang dipenuhi pokok besar di sepanjang jalan untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Isu seorang ketua jabatan sebuah hospital yang melakukan gangguan seksual ke atas pelatih wanita dijangka dibincangkan dalam pertemuan tertutup antara Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad dengan pegawai perubatan dan pakar hospital berkenaan pagi ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Syahira Izzati Yaakob dari Hospital Sungai Buloh. Syira, boleh berkongsi apa yang berlaku di sana? Ya Ina, pastinya dari Hospital Sungai Buloh saya berada di sini bagi mengikuti perkembangan terkini sesi perjumpaan antara Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad bersama pegawai-pegawai perubatan dan juga pakar Jabatan Ortopedik di hospital ini. Dan untuk pengetahuan, saya difahamkan mesyuarat terbabit diadakan secara tertutup, namun ia membincangkan mengenai laporan salah laku seks yang didakwa melibatkan Ketua Jabatan Ortopedik di sebuah hospital di Lembah Kelang. Baik, menerusi satu laporan akhbar berbahasa Inggeris, akhbar berkenaan mendedahkan mengenai aktiviti tidak bermoral Ketua Jabatan Ortopedik berkenaan yang kerap kali melakukan gangguan seksual dan juga menjadikan doktor pelatih wanita sebagai sasaran utama. Dan ia mula mendapat perhatian apabila salah seorang daripada mangsa mula membuat laporan polis namun tiada tindakan yang diambil. Dan 31 Julai lalu, Menteri Kesihatan memaklumkan bahawa Badan Penyiasat Bebas ditubuhkan bagi menyiasat kes berkenaan dan badan ini menggabungkan antara Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Dan ketika ini saya dan juga rakan-rakan media masih lagi menantikan mesyuarat berkenaan untuk selesai dan Menteri Kesihatan telah pun tiba sekitar jam 8.30 pagi tadi dan sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Dan untuk itu kita kembali bersama Inam di Sri Pentas. Ina, silakan. Terima kasih Syahira dengan laporan anda. Ke laporan selanjutnya, polis menggesa orang ramai untuk menghentikan penyebaran berita palsu berhubung kes kehilangan 16 kanak-kanak dan remaja berusia 12 hingga 20 tahun dari sekitar daerah Rompin Pahang yang kononnya diculik untuk diambil organ dalaman. Penularan berita palsu melalui aplikasi WhatsApp sejak 2 hari lalu telah menyebabkan keresahan di kalangan penduduk di kawasan sekitar walaupun sebenarnya ia tidak benar.
Menurut Ketua Polis Daerah Rompin DSP Azli Muhammad Nur, setakat ini pihaknya belum menerima sebarang laporan kejadian orang hilang di daerah itu. Ujarnya orang ramai diminta supaya berhenti menyebarkan berita berkenaan kerana ia boleh menimbulkan kebimbangan di kalangan masyarakat. Tambah Azli, sekiranya terdapat sebarang berita yang meragukan, orang ramai diminta untuk mendapatkan pengesahan daripada pihak polis terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Sejak 2 hari lalu, tular di media sosial kononnya terdapat satu sindiket menculik remaja dan kanak-kanak bergiat aktif di daerah itu menyebabkan 16 orang hilang tanpa dikesan. Kumpulan berkenaan kononnya menaiki motosikal dan kereta untuk menjalankan kegiatan jenayah itu dan dikatakan akan menjadikan Keluang, Mersing dan Kahang di Johor sebagai lokasi sasaran seterusnya. Jumlah pelancong ke Pulau Langkawi diunjurkan meningkat kepada 5 juta orang pada 2020. Ia susulan penganjuran Travel Mart 2018 oleh Persatuan Pengembaraan Asia Pasifik PATA. Baru-baru ini, selain pembesaran lapangan terbang antarabangsa Langkawi LTAL, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Azizan Nordin, PATA yang bertaraf antarabangsa memberi kesan positif dan berupaya melonjak industri pelancongan tempatan. Tambah beliau, pendapatan hasil pelancongan di Langkawi pada 2020 pula dijangka mencecah RM9 bilion. Tahun ini sahaja LADA menjangkakan 4 juta pelancong mengunjungi Pulau Bebas Cukai itu setelah berjaya merekodkan kedatangan hampir 3.7 juta orang pada tahun lalu. Seramai 1,400 delegasi daripada 70 buah negara menyertai PATA Travel Mart di Langkawi pada 12 hingga 14 September lalu. Dalam pada itu, Raja Muda Perlis Tengku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail berkata Langkawi dan Perlis perlu membentuk sinergi yang kuat dalam mempromosikan industri pelancongan secara bersama selain mengelak persaingan sesama sendiri. Menurut Tengku Said Faizuddin, hubungan kerjasama itu memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak yang mengharapkan kesan positif terhadap ekonomi tempatan selain melindungi aset-aset berharga masing-masing. Kata Tengku Said Faizuddin, cara terbaik adalah berkongsi sumber serta mempakejkan produk Langkawi dan Perlis dalam satu pakej yang dapat menyokong pembangunan ekonomi sosial komuniti tempatan dengan mapan. Beliau yakin pendekatan itu akan dapat mengetengahkan ikon-ikon pelancongan tempatan ke peringkat antarabangsa. Tambah Tengku Said Faizuddin, antara tempat tarikan yang mesti dilawati oleh pelancong di Perlis ialah Ladang Mangga Harum Manis, Bukit Bintang, Gerai Makanan Laut Kuala Perlis, Taman Ula dan Reptilia Sungai Batu Pahat, Gua Kelam atau Dark Cave di kaki bukit serta Taman Negeri di Wang Kelian yang mengandungi gua-gua batu kapur berusia kira-kira 500 juta tahun. Seketika nanti, ratusan wanita Arab Saudi memohon jawatan pramugari dan juruterbang. Teruskan bersama Buletin Pagi. Pemimpin Turki dan Rusia bersetuju untuk mewujudkan zon bebas tentera di wilayah Idlib, Syria bagi memisahkan tentera pemberontak dan kerajaan. Persetujuan itu dicapai hasil perbincangan Presiden kedua-dua negara Vladimir Putin dan Recep Tayyip Erdogan. Bu amaçla Rusya ve Türkiye belirlenecek silahsızlandırılmış bölge sınırlarının iki tarafında koordineli devriye faaliyeti gösterecektir. Türkiye halen İdlib çatışmasızlık bölgesinde bulunan gözlem noktalarını da tahkim edecektir. Bu mutabakatla İdlib'de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtiğimize inanıyorum. Zon yang dipersetujui ialah pada jarak 15 km hingga 20 km di sepanjang garis sempadan kawasan yang dikuasai tentera pemberontak dan pasukan rejim kerajaan menjelang 15 Oktober ini. Turki dan Rusia juga bersetuju supaya semua senjata berat yang dikeluarkan dari zon dan puak pemberontak yang radikal termasuk Al-Nusra Front keluar dari zon terbabit.
Banjir besar yang menenggelamkan kediaman di Lokoja, Nigeria mengakibatkan ribuan penduduk terpaksa dipindahkan. Setakat ini, angka kematian di 10 negeri mencecah 100 orang. Bencana yang diakibatkan hujan lebat luar biasa ini telah menyebabkan 4 negeri termasuk Kogi, Niger, Anambra dan Delta terjejas teruk. Nigeria menerima hujan lebat pada bulan Mei sehingga September setiap tahun menjadi punca berlakunya banjir kilat bermusim terutama di kawasan pedalaman. Banjir terburuk direkodkan pada tahun 2012 apabila 363 orang dilaporkan maut. 2.1 juta penduduk dari 30 negeri dipindahkan. Hampir 1,000 wanita Arab Saudi memohon jawatan pramugari dan juruterbang dengan syarikat penerbangan Flynas dalam masa 24 jam. Ia selepas syarikat itu mengumumkan rancangan merekrut wanita bagi jawatan berkenaan buat kali pertama. Menurut jurucakap Flynas, langkah itu bertujuan memperkasakan wanita Arab Saudi untuk memainkan peranan penting dalam transformasi negara itu. Usaha merekrut itu dibuat selepas beberapa hari selepas syarikat penerbangan Flyadeal menawarkan kekosongan jawatan pramugari bagi wanita Arab Saudi. Pada Jun lalu, kerajaan Arab Saudi menamatkan larangan memandu bagi wanita. Kita ke perkembangan Sukan Malaysia Sukma 2018 di Perak. Perenang Johor Tia Fang De berjaya memecahkan rekod kebangsaan acara 400 meter rampaian lelaki. Fang De mencatat 4 minit 30.48 saat, memadam rekod yang dilakukan Sebastian Su 4 minit 30.85 saat. Renang membuka tirainya semalam dengan 8 pingat emas ditawarkan. Selangor bermula baik meraih 4 emas bermula dengan Asmalia Filzali Rizwan yang memenangi acara 200 meter gaya bebas wanita selepas mencatat 2 minit 09.59 saat. Biarpun berlaku masalah teknikal di awal renangan, namun kesemua perenang bersetuju dengan keputusan dan tidak mengulangi renangan. Perak diraih perenang Sarawak Angelia Chieng manakala gangsa milik Rosalyn Pang dari Selangor. Acara 200 meter gaya bebas lelaki emas diraih perenang Pulau Pinang, Lim Yi Chuen yang mencatat 1 minit 52.64 saat. Perak diraih Arvin Sean Singh dari Terengganu dan Fong Wee Zi dari Melaka. I did expect myself to win this race, but I wasn't as confident compared to some of the other races I'm going to be swimming later on. But it's still nice to get a gold. Johor turut tidak kecewa meraih emas dalam acara 100 meter kuat dada wanita menerusi Alicia Lee and Susai yang mencatat 1 minit 14.29 saat. Perak dan gangsa milik perenang Selangor Angeline Chan dan Koh Jia Yi. Kategori lelaki, emas milik perenang Selangor Eng Jin Fu yang mencatat 1 minit 03.76 saat. Selangor turut meraih pingat perak menerusi Desmond Eng, manakala gangsa diraih Job Tan dari Sarawak. Dua aksi separuh akhir bola sepak berlangsung malam tadi. Menyaksikan tuan rumah bertembung dengan Sabah, sementara Kedah menentang Terengganu. Perak mara ke perlawanan akhir keempat berturut-turut dengan keputusan 2-1 dalam misi mempertahankan ibu segala pingat emas itu. Untuk berdepan Kedah yang turut merakam keputusan sama. Beraksi di Stadium Majlis Perbandaran Manjung, penyokong tuan rumah terdiam seketika apabila Sabah pantas melakukan jaringan awal menerusi penyudah Arius Dius Jais minit ke-15 permainan. Perak mengasak bertubi-tubi ke gawang lawan selepas itu untuk memburu jaringan penyamaan. Usaha juara bertahan itu akhirnya berjaya pada babak kedua hasil jaringan Muhammad Ashraf Mat Pushni minit ke-47. Semangat tuan rumah terus bersemarak selepas itu menyaksikan satu lagi gol dihasilkan tidak lama kemudian. Kali ini dijaringkan Muhammad Alif Riza Naharuddin 9 minit berselang. Sabah cuba mengejar namun gagal mengubah keputusan 2-1 hingga akhir permainan. Perak bakal menentang Kedah bagi penentuan pingat emas di venue baru Stadium Perak di Ipoh malam esok. Atlet wilayah Persekutuan Muhammad Eri Hidayat raih emas berganda dalam sukan angkat berat. Tidak cukup dengan itu, Eri Hidayat turut cemerlang memecah satu rekod baru Tamasya Sukma. Berlangsung di Dewan Merdeka Majlis Daerah Tapah, Eri Hidayat mencipta rekod baru kategori snatch bawah 77 kg pada cubaan kedua sekaligus mencipta rekod sukma pada angkatan 138 kg. Tempat kedua dimenangi Muhammad Suzaimi Nazri dari Johor sementara gangsa
diraih Muhammad Azfar Kamarudin dari Terengganu. Atlet kelahiran Selangor berusia 19 tahun ini mengulangi angkatan emas dalam acara clean and jerk pula menerusi catatan 166 kg. Azfar Kamarudin akur dengan pingat perak manakala Rahmat Sialiman dari Selangor berpuas hati dengan gangsa. Kategori wanita lebih menyelah apabila dua rekod kejohanan berjaya dipecahkan. Kali ini menerusi Nur Atika Sobri dari wilayah Persekutuan masing-masing dalam acara clean and jerk dan snatch. Nur Atika membuat angkatan 102 kg dalam acara clean and jerk dan 82 kg snatch sekaligus bolot 2 pingat emas. Manakala pemenang pingat perak dan gangsa bagi kedua-dua acara masih tidak berganjak, kekal milik Nur Farah Fuwahida dari Perak dan Martina Chan dari Sarawak. Dan bagi saingan rasmi hari ke-8 hari ini, acara olahraga sekali lagi dijangka menjadi tumpuan apabila 10 emas ditawarkan di Stadium Perak. Untuk perkembangan terkini acara, kita bersama wartawan Hazrin Mubarak di sana. Silakan Hazrin. Ya betul, terima kasih rakan setugas di si pentas saya kini berada di Stadium Perak Ipoh bagi memberikan perkembangan terkini Tamasya Dwi Tahunan Sukan Malaysia Sukma edisi ke-19 Perak 2018. Masuk hari kedua bagi acara olahraga. Hari ini mempertandingkan pingat terbanyak dalam untuk saingan hari ke-8 Sukma hari ini dengan olahraga menawarkan 10 pingat emas selain taekwondo dan renang. Taekwondo menyumbang mempertandingkan 6 pingat emas, manakala renang menawarkan 8 pingat emas. Dan cuaca di sini agak mendung berbanding semalam panas terik dan hari ini mendung dengan cuaca renyai. Ketika ini pun saya sedang dihujani dengan hujan renyai, namun itu tidak menghalang atlet bagi negeri masing-masing untuk berikan terbaik dalam misi membolot seberapa banyak emas yang boleh dengan 10 pingat yang dipertandingkan hari ini. Dan antara 10 pingat yang dipertandingkan adalah 10,000 kilometer jalan kaki untuk lelaki, lompat jauh, lompat tinggi, dan pada sebelah petangnya pula adalah baling tukur besi 100 meter lelaki dan wanita, 400 meter lelaki dan wanita. Manakala bagi lewat petang nanti pula dua peringkat akhir akan berlangsung, iaitu 3,000 meter lari berhalangan lelaki dan wanita. Tumpuan hari ini pastinya terarah kepada jaguh Paralimpik Negara Abdul Latif Romli yang mengambil bahagian dalam acara lompat jauh, dan kini beliau sedang mengharungi acara lompat jauh yang bermula pada pukul 9.20 pagi ini. Dan antara lain pula pastinya tumpuan untuk mencari Raja Pecut Sukma pada sebelah petang dijangka berlangsung pada 3.20 petang ini, iaitu 100 meter lelaki dan wanita dan juga 400 meter lelaki dan wanita. Dan hari ini secara keseluruhan pingat yang ditawarkan adalah 52 pingat keseluruhan. Dan untuk olahraga ini, Johor memonopoli acara olahraga dengan 3 pingat emas yang diraih semalam. Dan kita lihat saja apa yang akan berlaku di Sukma kali ini. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya berikan dari Stadium Perak di Ipoh. Setakat saja kita kembali ke Seri Pentas. Terima kasih Hazrin. Dengan itu sekian dulu Buletin Pagi. Sebelum berpisah, saksikan ciptaan inovatif troli membeli belah yang dipasang pada roda go-kart di North Yorkshire, United Kingdom. Salam hormat dan Assalamualaikum.